Ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan didik jiwa dengan infak bersama dengan Profesor Madya Dr. Izhar Arif, Jurucakap Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam yang berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Apa Allah. khabar? Alhamdulillah sihat Dr. Masya Allah Dr. Bersempena kita di bulan Syaban ni, mungkin Dr. boleh kongsikan apakah amalan yang boleh kita lakukan untuk mendidik ketakwaan diri kita ni kepada Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Pertama sekali kita bersyukur kerana kita sekarang ini berada di bulan Syaban dan tak lama lagi kita akan masuk di bulan Ramadan yang mulia. Dan kita kena ingat Nabi SAW dia jelaskan kepada kita sangat jelas oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi sakha'a. Nabi ni sangat pemurah apabila masuknya bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahawa antara amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan ya sebelum masuk Ramadan iaitu mempelajari bagaimana untuk berinfak. Dan hari ini kita dah boleh membuat kira-kira lah berapa banyak duit yang kita nak infakkan pada bulan Ramadan. Tambah-tambah kita sekarang ni berada di bulan Syaban, kita dah boleh kira-kira berapa kita nak bagi sedekah, berapa kita nak bagi orang makan, berapa kita nak bagi orang-orang susah, ya, berbuka puasa dan sebagainya. Dipanggil perkongsian rezeki. Jadi ini antara benda yang perlu kita lakukan dan kita amalkan. Sebab itu Nabi SAW berjaya membina Al-Madinah Al-Munawwarah dengan kuasa memberi daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Antara yang benda yang paling kekal tak lain dan tak bukan iaitu wakaf. Wakaf ni dia lain. Bila kita bagi, ia akan kekal sampai mati. Kalau yang kita makan, ia akan jadi najis. Ya, dia akan jadi penyakit kalau banyak makan gula, banyak makan garam, banyak makan kolesterol. Semua tu akan menyebabkan kita kita sakit. Tapi kalau lah ya, kalau kita infak dengan berwakaf, ya, dengan kita berkongsi rezeki, percayalah Allah akan murahkan rezeki kita. Pertama. Yang kedua, janji Nabi, at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Bila kau bagi orang makan, kau akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Nombor 3, bila kau berwakaf, harta kamu itu akan kekal sampai bila-bila. Apatah lagi kalau wakaf kita itu untuk masjid-masjid, surau-surau. Belajarlah daripada wakaf para sahabat untuk Masjid Nabawi yang hari ini jutaan orang sembahyang setiap hari. Jadi ini menunjukkan bahawa ia satu rahmat Allah kepada mereka yang berwakaf. Masya Allah, itu dia. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan juga bagaimana sedekah tu sebenarnya dia boleh menyucikan harta, dia boleh menyucikan jiwa kita, serta Allah janjikan pulangan yang berganda-ganda bila kita berinfak, bersedekah, berwakaf ini. Pertama sekali, kaedah menyebut in tumfaq yumfaq alaih. Bila kau bagi, Allah akan bagi balik. Allah akan gandakan balik apa yang kau dah infakkan fisabilillah. Dan kita kena ingat, dalam rezeki kita ni, dalam duit gaji kita, dalam apa saja yang kita dapat, pasti akan ada perkara-perkara yang syubhah. Duit gaji kita sebagai contoh. Kadang-kadang kita termakan, ya, termakan apa tahu? Termakan masa bekerja. Kadang-kadang kita terpaksa kita menzalimi masa orang lain atau kita ambil masa orang lain. Kadang-kadang kita ini adalah benda-benda yang kita culas ya dalam mencari rezeki harian. Jadi pendapatan kita itu ada titik-titik syubhah. Macam mana kita nak bersihkan? Macam mana kita nak sucikan harta kita itu? Tak lain dan tak bukan dengan bersedekah, dengan berzakat dan kita berwakaf. Jadi kalau kita wakaf, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan berjaya. Kalau kita tengok negara-negara yang hebat,
yang mempunyai dana wakaf yang besar, antaranya Mesir. Bila Al-Azhar dibina, harta wakaf Al-Azhar cukup banyak, tuan-tuan dan puan. Kesan dia, tengok ulama dunia hari ini kebanyakan daripada Universiti Al-Azhar. Datangnya daripada harta wakaf Al-Azhar. Nombor dua, kalau kita tengok Oxford, walaupun dia tak gunakan perkataan wakaf, tapi orang putih dia gunakan kaedah endowment. Jadi, bayangkan berapa ramai kalaulah orang Islam yang bagi endowment itu dengan niat dia wakaf untuk ilmu, tidakkah akan dapat pahala yang cukup besar kepada mereka yang berwakaf? Kerana ramai orang-orang hebat dunia, pemimpin-pemimpin negara, orang-orang yang bijak pandai lahir daripada Oxford, lahir daripada Al-Azhar. Tidakkah itu dipanggil wakaf yang berterusan kepada kita? Itu sebabnya nak bersihkan harta kita ini dengan bersedekah, berzakat dan berwakaf. Itu dia. Jadi Datuk, antara wakaf yang berterusan adalah wakaf dalam pembinaan masjid. Jadi mungkin Datuk Doktor boleh kongsikan berapa anggaran dana yang diperlukan untuk pembinaan Masjid Bukit Bandaraya ni dan bagaimana gambaran dia apabila siap kelak? Okey, untuk makluman semua rakan-rakan yang sedang menonton, Masjid Bukit Bandaraya di Shah Alam ini antara masjid yang sedang kita fikirkan untuk dibina. Tanah dah ada, alhamdulillah. Masyarakatnya cukup ramai. Sekarang ni masyarakat yang ada dekat situ solat Jumaat, solat fardu dekat surau-surau yang ada berdekatan. Jadi ramailah, tak muat. Jadi terpaksa pecah-pecah. Itu satu. Nombor dua, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dana yang diperlukan adalah 16 juta. 16 juta ini pula telah diperakui, telah disahkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Maaf, saya batuk sikit. Tak apa. Yang ketiga, dana yang diperolehi sekarang ini ada lebih kurang 2.5 juta. Maknanya kita perlukan banyak lagi. Sebab saya selalu pesan, ya, kalau boleh kita nak berwakaf, moleknya kita berwakaf di masjid-masjid, surau-surau dalam negara kita. Sebab kadang-kadang saya fikir balik, ada orang dia sibuk nak buat wakaf dan sebagainya di luar negara yang tempat kita pun tak tahu macam mana wakaf itu diguna pakai, macam mana harta itu diagih-agihkan. Tapi kalau kat Malaysia ni, alhamdulillah kita ada Majlis Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang akan pantau duit wakaf kita ini sehingga berjayanya masjid itu dibina. Jadi oleh sebab itu kita kena cari benda yang meyakinkan. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kita nak berwakaf ni biar tempat yang kita yakin. Maknanya bangunan itu akan dibina. Duit itu akan digunakan sepenuhnya untuk wakaf masjid dan seumpamanya. Jadi saya minta dan menyeru kepada semua yang sedang menonton TV Al Hijrah ini, hatta yang sedang menonton di Facebook, di Instagram, ayo kita sama-sama membantu Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam agar kita dapat sama-sama melihat hasil daripada duit wakaf kita. Itu dia. Jadi kepada penonton setia TV Al Hijrah, inilah masanya untuk kita tingkatkan amal ibadah kita dalam kita berwakaf, berinfak, bersedekah untuk pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif, jurucakap Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Semoga diberi kesembuhan dan kesihatan yang baik buat Amin. Datuk Doktor, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum. Selepas ini jangan ke mana-mana.